Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sidang penonton dan para hadirin sekalian, insya-Allah pada kali ini insya-Allah kita akan sama-sama memperbaiki bacaan kita pada surah Quraisy. Jadi pada permulaan ini saya akan bacakan dahulu. Kita lihat bagaimana cara untuk kita membacanya. Kemudian barulah kita akan sama-sama melalui surah tersebut daripada awal sehingga habis. Di manakah tempat-tempat yang boleh kita sama-sama perbaiki dan di manakah tempat-tempat yang kita boleh tambah ilmu. Kalau sebelum ni kita tidak tahu, maka kita tambah ilmu kita menjadi kita lebih tahu, insya-Allah. Jadi kita mulakan dengan surah Quraisy. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-sayf فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Sadaqallahul Azim. Baiklah. Jadi pada kali ini ada beberapa perkara yang saya ingin sentuhkan. Kita lihat yang pertama dalam ayat pertama, li'ilafi Quraisy. Okey. Kita lihat ayat yang pertama itu. Li'ila. Li macam biasa pendek, ila. Di situ kita baca dua harakat. Li'ila, dua harakat. Di sini ingin saya menegaskan bahawa hukum di sini sama seperti mana kita biasa baca, iaitu dua harakat. Biasa kita kenal sebagai apa? Mad asli, tetapi di sini bukan mad asli, tetapi mad badal. Macam mana kita nak kenal mad badal ini? Mad badal ni kita tengok apabila ada huruf hamzah, selepas dia ada huruf mad, sama ada alif atau waw atau ya. Jadi kat sini dalam surah Quraisy ini, hamzah itu selepasnya huruf ya. Apa beza dengan mad asli? Mad asli ni selain daripada hamzah, huruf apa-apa yang bertemu dengan alif, waw dan ya. Kalaulah alif sebelumnya baris atas, maka itu mad asli. Kalau huruf waw sebelumnya baris depan, maka dikira sebagai mad asli. Kalau ya sebelumnya baris bawah, dikira sebagai mad asli. Yang penting bukan huruf hamzah sebelumnya. Kalau huruf hamzah, maka ianya dikira sebagai mad badal. Macam mana dikira badal ini? Badal, apa maksud badal? Badal ini adalah pertukaran ataupun bertukar. Jadi kat mana dia berlaku pertukaran ini? Kalau dalam ilmu Arab, sebenarnya kalimah li'ilafi Quraisy, ila tadi tu sebenarnya i'lafi, li'ilafi, sebenarnya ada dua hamzah. Dua hamzah, alif, alif. Jadi dalam Arab, dalam ilmu Arab, dalam ilmu saraf, dia akan apabila bertemu dua hamzah, maka hamzah kedua itu akan bertukar. Untuk memudahkan kita membaca, akan bertukar mengikut kesesuaian baris. Jadi kat situ i'lafi. Jadi hamzah yang pertama berbaris bawah, hamzah kedua mati, maka hamzah kedua itu bertukar kepada huruf ya, sesuai dengan baris bawah.
Kalau huruf yang pertama itu baris atas, maka huruf kedua akan bertukar kepada alif. Kalaulah huruf hamzah yang pertama itu berbaris depan, maka dia akan bertukar kepada huruf waw. Jadi di sini kita baca macam mana? Li'ilafi Quraisy. Okey. Untuk pengetahuan para pendengar, dalam hukum mad badal ini ada dua syarat yang diletakkan untuk memastikan bahawa ianya betul-betul dikira sebagai mad badal. Yang pertama, selepas huruf mad tersebut tidak boleh ada huruf sabdu. Yang kedua, selepas huruf mad itu tidak boleh ada huruf yang mati. Sama ada mati ataupun mati disebabkan kita waqaf. Kita ambil contoh. Kalimah ma'aba. Ma'aba. Wallahu indahu husnul ma'ab. Kita kata kalimah ma'aba itu sama hamzah lepas tu alif. Kalaulah kita baca sambung ma'aba, dua harakat. Tetapi disebabkan kita berhenti di situ waqaf, maka hukum di situ berubah menjadi mad arid li sukun. Jadi kita boleh baca 2 atau 4 atau 6 harakat. Jadi dia tidak menjadi hukum mad badal. Lagi satu keadaan lagi, dia tidak boleh selepas huruf mad itu bersabdu. Sebagai contoh, dalam surah Al-Maidah, Allahumma salli ala ayat dia wala aminal bait. Wala aminal bait. Di situ kita membaca 6 harakat. Walaupun kita tengok min, hamzah, alif, kemudian huruf mim. Tetapi di situ mim itu bersabdu. Maka bertukarlah hukum menjadi mad lazim kalimi musaqqal. Sama seperti waladdallin. Kena baca 6 harakat. Jadi di sini pun kita kena baca 6 harakat. Padahal pada asalnya kita nampak dia seperti mad badal. Hamzah kemudian alif. Tetapi dia bertukar hukum. Okey. Jadi kita kembali kepada ayat kita, iaitu li'ilafi Quraisy. Jadi yang pertama tu mad badal, kemudian li'ilafi Quraisy. Saya nak highlightkan pula pada kalimah Quraisy. Apa hukum di situ? Di situ namanya mad lin. Okey. Macam mana kita nak kenal mad lin ni? Kita kenal dulu huruf lin. Huruf lin ni apa? Huruf lin ni iaitu huruf waw dan ya sebelumnya berbaris atas. Sebelum dia berbaris atas. Okey. Kita tengok di situ Qurai, ra, kemudian ya ra itu berbaris atas, ya itu mati. Quraish. Jadi bila kita berhenti dalam keadaan adanya huruf lin di sini, maka kita kena baca mad, baca panjang, mad lin. Jadi hukum di sini sama seperti mad arid li sukun. Kita boleh baca 2 atau 4 ataupun 6. Jadi li'ilafi Quraisy. Kalau ini 4 lah. Jadi kita sama macam mad arid li sukun, kita boleh pilih sama ada kita nak baca 2 ataupun 4 ataupun 6. Perlu ada dalam bacaan kita itu keseragaman. Kalau kita daripada awal kita dah pilih 4, maka hukum-hukum yang selepasnya hukum yang sama, mad lin, maka 4, 4, 4. Sama juga macam kita dalam mad arid li sukun yang lain. Kalau kita dah 4, 4, 4, 4, 4. Kerana itu adab dalam kita membaca Al-Quran. Kalau kita baca laju Al-Hadar, jadi boleh kita pilih 2 daripada awal sampai habis 2. Supaya berlakunya keseragaman dalam bacaan kita. Okey. Jadi kita tengok balik pada ayat li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-sayf.
Okey, dalam ayat kedua ini ilafi, ilafi sama dengan yang pertama, liilafi Quraisy, ilafi. Kalimah yang sama, iaitu di situ hukumnya sama, mad badal pada i itu. Kita tengok, kita perasan tak ada huruf ya mad, ya kecil tu. Itu adalah mad badal. Ilafihim, him pastikan kita baca him, bukan hem, pastikan him baris bawah. Ilafihim rihlata asyita. Asyita hukum dia mad wajib mutasil, sama ada 4 atau 5. Kita dah kupaskan sebelum ni, maka boleh pilih sama ada 4 atau 5. Jadi kalau saya secara peribadi, kalau boleh kita pilih yang tengah-tengah, 4 je. Semua yang ada tanda mad, kita pilih 4. Senang. Jadi senang kita nak ingat, semua bacaan kita 4 saja. Tapi kalau nak baca 5, silakan, tak ada masalah. Okey. Jadi apa? Rihlatash shita'i was-sayf. Kalimah as-sayf pun sama. As-sayf, iaitu huruf sad itu berbaris atas, kemudian ya itu mati. Hukumnya di sini adalah hukum madlin. Jadi kita boleh pilih sama ada 2, 4 atau 6. Kemudian falyabudu rabb hadzal bait. Falyabudu. Ya'budu, du itu 2 harakat, itu mad asli. Sebab apa kita boleh kenal mad asli? Sebelum huruf waw itu adanya huruf yang berbaris hadapan, dan dia bukan huruf hamzah. Kalau huruf hamzah, kemungkinan besar dia adalah mad badal. Tapi di sini mad asli, mad tabi'i, sama nama dia. Falyabudu rabb hadzal bait. Okey, al-bait sama juga hukum dia, iaitu mad lin. Boleh pilih 2, 4 atau 6. Okey. Kemudian alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Alladzi at'amahum. Di situ kita kena baca panjang, alladzi at'amahum. Sebanyak 4 atau 5. Hukumnya iaitu mad jaiz munfasil. Kita dah kupaskan pada sesi yang lepas. Jadi alladzi ata, pastikan ta itu kita baca qalqalah sughra, alladzi at'amahum min ju', iaitu ikhfa hakiki. Maksudnya kita dengung seolah-olah mulut kita ke arah nak sebut huruf ja. Min ju'. Jangan kita lepaskan min ju'. Salah. Kita dengung seolah-olah kita nak sebut huruf selepas dia, nak masuk ke huruf selepas dia. Sebab ikhfa ini di antara izhar dan idgham. Ada sedikit bunyi nun sikit dan huruf yang selepas dia. Dan bunyi dengung. Jadi min ju'. Kemudian min ju'in wa. Kalau kita boleh sambung ju'in wa, iaitu idgham. Idgham ma'al ghunnah. Iaitu kita masukkan dengung kita ke dalam terus, ke dalam huruf waw. Min ju'in wa. Ain wa. Ingat setiap dengung semuanya 2 harakat. Min ju'in wa. Wa amanahum. Amanah. Amanah. Tengok huruf hamzah, selepas dia ada huruf mad. Kemudian selepas huruf mad itu berbaris, bukan huruf mati. Maka situ pun dikira sebagai hukum mad badal. Wa amanahum min. Hum mim. Mim bertemu mim, idgham mislaini saghir. Mim bertemu mim. Jadi kita kena pastikan dengung kita tutup mulut. Wa amanahum min. Last sekali, min khawf. Min pastikan kita baca secara jelas. Min jangan dengung. Min khawf tak boleh. Min khawf tak boleh. Min khawf. Yang tak akhir itu khawf, iaitu mad lin juga. Mad lin. Sebab apa? Sebab sebelum huruf waw
ada huruf yang berbaris atas. Waw itu mati. Jadi khauf, lembut je. Yang menjadi kesilapan kebanyakan manusia iaitu macam mana? Dia baca pendek. Dia matikan itu dalam keadaan pendek. Contohnya apa? Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-saif. Salah. Tak boleh. Sekurang-kurangnya 2 atau 4 atau 6. Kita boleh pilih sama ada 2 atau 4 atau 6. Jadi itulah sedikit yang saya boleh sampaikan pada sesi kali ini. Moga-moga apa yang disampaikan pada hari ini memberi manfaat kepada kita semua dan dapat kita perbetulkan bacaan kita pada surah Quraisy. Mungkin sebelum ni kita ada silap. Maka kalau lepas ni kita boleh baca dengan betul dan kita boleh amalkannya di dalam solat kita. InsyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.